إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه ويصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع فيها أقوام دينه بعرض من الدنيا قليل. Yang bermaksud sesungguhnya jika mendekati hari kiamat, banyak fitnah ujian bagaikan padatnya gelap malam. Orang akan mati hatinya sebagaimana mati badannya. Seseorang pagi-pagi mukmin dan petang hari sudah kafir, atau petang hari mukmin tiba-tiba pagi-pagi sudah kafir. Ramai orang yang menjual agamanya dengan benda dunia yang sedikit. Jadi kata ulama Al-Hasan Al-Basri mengambil daripada satu riwayat yang Nabi bersabda, sesungguhnya Nabi kata mendekati hari kiamat banyak fitnah ujian-ujian bagaikan padat gelapnya malam. Orang akan mati hatinya sebagaimana mati badannya. Seorang pagi-pagi mukmin dan petang-petang hari sudah kafir, ataupun petang hari mukmin tiba-tiba pagi sudah kafir. Dan ramai orang menjual agamanya dengan benda dunia yang sedikit. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkhabaran Nabi berkenaan dengan kiamat ini, maknanya Nabi kata mendekati, hampir sudah dekat sudah untuk berlakunya kiamat. Maka timbulnya zaman itu, keadaan ketika itu banyak dengan fitnah. Sebagai Nabi sebut, dia kata qita'il lail al-madlum al-mudlim yamutu fiha qalbu ar-rajuli kama yamutu badanu. Jadi fitnah ni berlaku di akhir zaman, yang pada kita hari ini pun banyak perkara fitnah. Dan kita hari ini pula lebih canggih pula, fitnah disebarkan melalui dengan WhatsApp ni. Inilah satu daripada, orang kata apa, di sebalik kebaikan tu banyak keburukan. Dan benda ni pula kita yang dapat ni pula kita pas kat kawan. Benda tu tidak ada lagi bukti yang, ataupun kita tak tahu benda tu benar ke tak benar. Dan benda ni bila WhatsApp ni dia mudah, boleh pergi banyak. Dan tuan-tuan kena sedar, kecanggihan bidang IT ni, bila kita WhatsApp fitnah ni, benda-benda ni bukan takat di Malaysia, bukan takat kawasan Greenwood ni, dunia. Mana selagi perkara itu boleh dibuka di mana-mana dunia, dapat
benda-benda tu. Jadi bayangkanlah kalau perkara itu perkara yang tidak benar, yang kita buat fitnah kepada seseorang. Allah Akbar. Inilah, tolong berhentilah kerja-kerja macam ni, tak guna sebenarnya. Apalah faedahnya kita beribadat pagi, petang, siang, malam, berzikir, kita baca Quran, kita solat, kita segala ibadat yang lain, tiba-tiba kita buat kerja ni. Dia fitnah orang. Dan perkara fitnah ni tuan-tuan telah pun disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang fitnah ni lebih dahsyat, bersangatan. Kalau kita tengok dalam tafsir, dia kata bersangatan. Asyad ni bersangatan, lebih teruk, lebih dahsyat daripada kita bunuh. Kalau benda tu dia berlarut panjang, benda ni kita kalau bunuh dia mati, kan? Kita pergi bunuh orang tu, dia mati. Habis kita, nah, ini kawan ni hidup, benda ni hidup berjalan ni, fitnah. Sepanjang hari, sepanjang masa, meliputi benua dunia, dapat benda-benda yang macam tu lah. Tak pasal-pasal kawan ni tak ada kena-mengena, kawan tu tak ada benda yang berlaku, tak ada. Jadi kita buat fitnah. Dan melakukan fitnah ni adalah kezaliman, jenayah yang bersangatan dahsyat. Itu yang Allah kata lebih dahsyat daripada kita membunuh. Sehingga kadang-kadangnya fitnah-fitnah ni juga kita menggunakan bidang perundangan. Lalu kita menjatuhkan hukum sehingga membabitkan melakukan kezaliman. Yang ia ni kadang-kadang ni bukan apa pun, berdendam dengan sebab masalah politik. Tak puas hati, sakit hati kita dengan masalah politik. Ini satu perkara juga yang kita lihat berlaku. Jadi tak pasal-pasal kita telah menghinakan orang, menzalimi orang. Bayangkanlah kalau kita orang buat macam tu kat kita, macam mana? Apa kita rasa? Macam mana keluarga kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita? Benda malu kan? Buat fitnah kata kita berzina dengan orang, buat fitnah kata kita, Allah, benda cukup dahsyat. Tambah-tambah kita hari ni pula zaman yang canggih dengan IT. Dia boleh ambil gambar orang lain, dia buang separuh, tinggal separuh, kubur gambar kita. Entahlah. Dia buang gambar orang tu, dia ambil badan, ambil kepala kita, cantum. Boleh. Benda tu dia sebar WhatsApp, kerana WhatsApp ni. Ini kita tuan-tuan, bila tukang fitnah, tukang menyampai fitnah semua ni tergolong dalam keadaan yang Allah kata al-fitnatu asyaddu minal qatl, berdosa yang amat besar dan lebih dahsyat daripada kita bunuh orang. Inilah mendekati ke arah kiamat, maka dia bagi fitnah-fitnah ni. Dan banyak ujian-ujian ini. Dan dia tak kira bukan pada kalangan orang biasa, bahkan di kalangan para alim ulama, di kalangan tokoh-tokoh ilmuwan, di kalangan orang tua, orang muda. Jadi benda ni berlaku. Banyak berlaku berlaku. Ini apa yang Nabi sebut. Dia kata mendekati hari kiamat ini sudah menepatilah apa yang berlaku pada kita. Ini baru tahun 2015.
masih tengok lagi yang ke depan akan datang jika dipanjangkan umur kita. Banyak lagi perkara yang akan timbul, benda-benda fitnah-fitnah. Dan setiap yang disabdakan oleh Nabi ini bukanlah satu perkara yang orang kata apa, cerita-cerita kosong, tetapi yang disabdakan oleh Nabi itu menjadikan kenyataan. Benda itu kenyataan dan tetap ia akan berlaku. Sebab sifat Nabi itu as-siddiq, benar. Ini minta perhatian kepada tuan yang mempunyai kereta WTY 553 WQV 6421. Minta tolong alih kenderaan anda. Ada jemaah kita nak balik. Baik, jadi itulah keadaan yang Nabi bayangkan. Sebab tu Nabi bersabda, makna bila kita sebut kata Nabi bersabda ni adalah perkara yang benar. Nah, jangan kita kata benda tu tak kot. Dah, ini sabda Nabi, bukan kata-kata ulama. Jadi sebab itulah bila kita tengok dalam tanda-tanda kiamat tu banyak peristiwa-peristiwa yang digambarkan oleh Nabi, hak pelik-pelik yang mungkin kadang-kadang ni kalau kita gunakan akal manusia, kita tak terfikir dengan akal kita benda yang nak berlaku, tapi itu kenyataan. Ini satu daripada yang berlakunya. Nabi kata banyak fitnah-fitnah bagaikan padatnya malam yang gelap, malam yang tak ada bertemankan apa cahaya lampu, penuh padat, buat kerja fitnah kat orang. Sebab itulah kita ni dah satu-satu apa yang kita dapat, apa berita-berita yang kita terima, kita Allah Ta'ala dah bayangkan dalam Al-Quran. Tapi dulu berita tu daripada orang fasik ke apa, Allah suruh kita tapis, suruh kita saring dulu sama ada berita tu benar ataupun tidak benar, atau berita tu daripada orang yang fasik. Ini kita tak ada dah, bila dapat terus WhatsApp kan, hantar ke orang. Sekali WhatsApp boleh 20 orang, 30 orang. Kau ni pula pasti pula 20 orang pula. Allahu Akbar. Dalam 1 minit berapa banyak kita buat kerja tu. Kita bayangkan. Jadi bagi diri berkenaan yang difitnah ni, perasaan malu, perasaan sedih, perasaan kecewa dihantui dengan perasaan macam-macam tu. Tentu kita jangan bayangkan diri kita kalau terkena macam tu lah benda ni, orang buat fitnah tu. Allahu Rabbi. Nak pula benda-benda tu anak-anak kita pun ada juga, dia pun terima WhatsApp tu, buka, Allah, dia kata apa ni kan. Isteri kita pun buka juga, tengok apa ni benda ni. Ni lah apa perasaan. Hati jangan ada buat kerja lah benda-benda mengarut ni, ya Allah. Kita tak nafi lah, orang kata ada baiknya benda-benda tu untuk kita nak sebarkan maklumat-maklumat yang benar, yang baik. Tapi di sebalik kebaikan dan keelokan tu disalahgunakan, tu yang jadi masalah. Maka bila disalahgunakan, itulah yang timbulnya, disebarkan fitnah. Itulah kita tuan-tuan, Nabi sebut ini memang menjadi kenyataan. Orang akan mati hati sebagaimana mati badan. Bila hati ni mati, dalam kitab tasawuf ada disebut cerita berhati.
kita buka, tengok balik, mengaji balik, semak balik, ataupun apa yang telah kita pelajari dalam pelajaran tasawuf yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita. Hati manusia itu dia kata dibahagikan. Ada yang hati manusia tersebut hati mati, qalbun mayit. Ada hati manusia itu disebut qalbun marid, hati yang sakit. Ada hati manusia itu disebut qalbun salim, hati yang sejahtera. Pada hati yang mati ini tuan-tuan, dia ibarat macam tanah yang mati gersang. Tanam apa pun tak hidup dah. Bercampaklah benih, walaupun benih itu terbaik macam mana pun, hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Dan diibaratkan juga manusia hati yang mati di badan hidup, bangkai bernyawa. Sukar dan payah nak menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata tunggu dari dulu masa duduk mengaji dulu ni, dia kata macam tanah mati itulah. Tanah mati itu kalau orang tak kata tanah tu tak boleh lah mati, tak ada tanah pun tak jadi dah. Nak kena dipulih, nak kena dikorek, nak kena dicampur, nak kena taruh itu, taruh ini, itu kaedah sains pertanian, dihidupkan balik tanah tu pun terserah kepada Allah menentukan boleh hidup tak boleh hidup. Pada ikhtiarnya kita menggunakan kaedah berbagai cara untuk menyemburkan balik. Begitulah hati manusia ni. Maka bila dia mati ni, Allahu Akbar, payah tuan-tuan nak menerima daripada hidayah Allah kebenaran. Bercampaklah dibacakan ayat suci, dilontarkan Al-Quran, dilontarkan hadis kepada dia, payah. Macam kita ambil bola getah, baling ke dinding, lagi kuat kita hentak ke dinding, lagi kuat dia melantun jauh. Ada jadi lagu tu payah. Atau jangan sampai jadi hati itu mati. Dan hati itu boleh mati itu dengan sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Pasal apa hati boleh mati? Sebab hati manusia itu mati oleh kerana yang pertama sekali tidak diisi dengan iman dan taqwa. Diisi dengan perkara-perkara yang melalaikan dia daripada Allah. Sebab ini dibuktikan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah berfirman dengan mengingati Allah, mengingati aku, kata Tuhan, jiwa manusia jadi tenang, mutmainnah. Ada tamakninah. Ada satu perhentian yang membawa ketenangan. Sebab kita sembahyang, tamakninah tu rukun. Dia kena berhenti di antara satu rukun ke satu rukun, dia kena ada tamakninah. Jika kita tak berhenti terus menerus direct, maka hukumnya sembahyang tu tak sah, sebab dia tak ada tamakninah. Jadi sebab bila sampai satu rukun kita berhenti. Dalam berhenti itu pula kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata rukun, tinggal rukun ni sembahyang tak sah. Jadi hati manusia ni, dia tidak akan, dia hati yang mati, dia tidak ada perhentian dan tidak ada tamakninah. Jadi nak menjadi hati yang tamakninah kepada Tuhan tu, dia kata hendaklah dengan keadaan bizikrillah, menyebut nama Allah. Jadi bila menyebut nama Allah ni, satu daripada kaedah penawar yang paling mujarab untuk merawat hati manusia, supaya jangan hati itu mati, diisikan dengan zikrullah. Jadi zikir itu sama ada zikir secara zihar ataupun secara sunyi, secara sir. Jadi kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Jadi itu yang dalam bab zikir kita boleh buka pandangan-pandangan ulama. Tengok dalam kitab Risalah Al-Qawiyah
karangan Syekh Ibn Arabi, seorang ulama di negara di Maghrib. Jadi dia sebut dalam bab zikir ni, maka kita boleh sebut dengan kalimah zikir sebagai orang awam. Dia kata kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah la ilaha illallah ni kita pun dah baca dalam kitab ni, menyatakan jika ditimbang kalimah ini dengan segala isi dunianya termasuk langit dan bumi, maka lebih berat kalimah la ilaha illallah. Jadi itulah kalimah yang kita disuruh sebut selalu. Dan pandangan-pandangan para ulama-ulama, kalau kita tengok bagaimana kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan, dia kata dalam pembentukan anak-anak kita, mendidik anak daripada kecil, hendaklah ditalqinkan anak itu, yakni disebut kalimah la ilaha illallah. Nabi kata pula dalam sabdanya, yang bermaksud lebih kurang Nabi kata dibukakan pintu hati anak-anak itu dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Sebab tu bila lahir ke muka bumi itu, yang mula sekali suara yang didengar oleh anak ini adalah suara bapa. Bapa dia sebut kalimah apa? La ilaha illallah. Itu yang diazan dan diiqamahkan anak. Kita sendirilah kena buat. Ini bila dapat anak, cari ustaz, cari pak imam, cari tok bilal. Nak buat apa? Tolong azankan anak saya. Yang kau buat apa? Ni si bapa. Ni bapa jenis apa macam? Bapa haruan ke bapa keli ke apa? Ha? Apa jenis bapa? Cari orang tu apa? Dia dengar suara kamu tu. Bagi anak dengar suara bapa. Dan jangan tunggu lama-lama, syaitan masuk. Ini dah beranak sampai 2 hari dah, baru nak pergi azan besok. Allah Rabbi, kenapa lama sangat? Jangan tunggu lama-lama, isikan tu, talqinkan la ilaha. Jadi dalam kalimah azan dan iqamah kita menyebut nama Allah, kalimah tauhid, mengasyarkan. Itu talqin yang pertama. Kemudian hari-hari dalam keadaan membuaikan anak, ibu tu pula, sebab tu kata Hasan Al-Syahid, Ustaz Hasan Al-Banna, Al-Ummu Al-Madrasah, ibu ni sebuah sekolah. Bila hayun tangan membuai anak itu, disebut kalimah itulah, dizikirkan kepada anak. Tu yang kita zikir anak, dibuaikan anak, la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dul Amin La ilaha illallah. Inilah kita berzikir. Mudah-mudahan anak itu diisi itu sepanjang hari, sepanjang hidup, dari hari ke minggu, minggu ke bulan ke tahun. Anak diisikan dengan talqin kalimah la ilaha illallah dan dibesarkan dia dengan kalimah-kalimah itu. Jadi bila sampai peringkat dia memayit, maka anak tadi telah pun terbina satu safsiyah pembinaan yang Allah Ta'ala suruh dalam Al-Quran itu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi anak tu tak menjadi rasa pelik, tak menjadi rasa perkara yang luar biasa, sebab dia telah terdidik macam tu daripada kecil. Bila dia mula membesar, memayit, kita pula ibu bapa menunjukkan contoh-contoh di segi bentuk praktikal, teori dan praktikal kepada anak. Itulah dua perkara yang perlu kita buat dalam pendidikan anak semasa kecil sehinggalah sampai peringkat dia besar. Ini boleh rujuk dalam kitab Tarbiyah Al-Walad Bil Islamiyah jilid yang kedua, yang dikarang ditulis oleh seorang daripada ulama terkenal, Syekh Almarhum Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Tengok. Jadi bila kita balik perhati manusia, Nabi kata mendekati kiamat, orang akan mati hati
sebagaimana mati badan. Bila hati ni mati, tuan-tuan, nak diisikan kalimah Allah pun tak ada dah. Sebab tu dia kata, bila nak berlakunya kiamat, nyata kiamat, di atas muka bumi tidak ada lagi orang menyebut kalimah Allah pun tak ada. Itu kemuncak yang manusia tu tak sebut lagi kalimah Allah. Sebab hati manusia terjadi, badannya nampak hidup, jadi bangkai bernyawa, boleh makan, minum, kencing berak, puas nafsu, tidur, bekerja. Na'udzubillah, ya. Mudah-mudahan kita bina hati itu, jadilah hati dikatakan hati yang sejahtera. Kalau hati yang sakit kita hari ini, kebanyakannya, kita rujuk balik dalam bab hati, kata-kata ulama dan daripada kitab-kitab karangan ulama-ulama kita, maka kebanyakan kita ni dalam keadaan hati yang sakit, qalbun marid, hati yang sakit. Jadi bila sakit, kita memerlukan ubat untuk merawat penyakit. Ubat nak merawat penyakit hati itu tak ada dekat doktor. Pergi klinik, pergi farmasi, pergi jumpa pakar, dia tak ada. Untuk jumpa pakar kata hati sakit, dia pun scan, tengok, cek, dia tak ada apa. Tak ada apa. Mudahan mungkin dia cok kata kita gila, kan? Jadi hati yang sakit tu, sakit dia ubat ada pada Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Inilah penawar. Salah satu ubat ialah dengan zikrullah. Allah sendiri sebut, ayat saya katakan tadi, itulah ubat yang boleh menyembuhkan penyakit-penyakit hati manusia. Jadi bila kita dibasahi lisan, hati turun ke hati dengan zikir, sebut nama Allah ni, moga-moga hati kita tu dapat disembuhkan penyakit-penyakit. Jadi penyakit-penyakit ini juga Nabi kata di akhir zaman akan datang penyakit-penyakit yang tak pernah berlaku kepada orang dulu, berulang semula penyakit itu pada hari ini apabila kiamat itu akan berlaku. Iaitu apa penyakitnya? Nabi kata yang pertama, takut akan mati. Takut mati. Kalau boleh sebut, jangan sebut bab mati, kan? Ada orang gitu lah, bila kita sembang cerita alam semut, dia kata boleh cerita bab lain tak payah cerita bab mati-mati. Kenapa tak payah? Dia bosan dengar, dia takut sebut mati-mati. Nak cerita perniagaan untung berjuta-juta, yang tu dia nak. Perniagaan besar situ sini, apa untung berniaga, dia boleh cerita bab mati, tak mahu. Ini penyakit orang dulu, dia tak nak. Kemudian yang keduanya pula, penyakitnya keinginan kepada dunia, mengumpulkan kekayaan, harta kekayaan sebanyak-banyak. Bila banyak nak menghimpun harta, dia marilah penyakit tamak halaba kepada dunia. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam hadis, himpunan hadis-hadis 40 peristiwa di akhir zaman. Itu yang jadi manusia jadi macam tu, hati dia mati. Jadi mudah-mudahan kita dipelihara. Tetapi kata Nabi, itulah menjadi kenyataannya bila dunia nak dekat, nak kiamat nanti, orang jadi macam tu. Bakat manusia hati, ramai hati mati, badannya hidup. Seorang pula pagi-pagi mukmin dan petang-petang sudah jadi kafir. Allah. Yang Nabi kata, yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini hadis-hadis yang kuat, yang sahih, yang baik.
orang yang dikatakan berpagi-pagi mukmin sampai ke petang jadi kafir. Pasal apa? Perjalanan hidup tu yang begitu cepat dan begitu pantas berlaku perubahan kepada manusia ketika mana daripada pagi, sepanjang pagi nak sampai ke petang tu perjalanan diisikan bukan ke arah kebaikan, perjalanan menuju kepada kekafiran, kufur kepada Allah. Padahal bila kita ni kalau dah orang kata dah beriman, dah jadi Islam ni, bukan senang tuan nak boleh jadi kafir, tapi mudah di akhir dunia nak berlaku kiamat. Boleh berubah-ubah begitu cepat, begitu pantas. Kadang-kadang berpetang-petang jadi mukmin, nak menjelang pagi esok sepanjang malam boleh berubah jadi kafir. Tidak Islam lagi lah. Inilah dunia yang Nabi kata berubah dengan begitu pantas. Keadaan manusia yang sudah berubah, imannya boleh berubah dengan cepat, begitu pantas. Macam tukar kain baju. So, hari ni pun kalau kita tengok dalam kehidupan manusia, ada jenis orang yang macam tu, yang dia ni boleh, ada masa dia nak jadi kafir, ada masa nak Islam, dia boleh lompat-lompat. Dia rasa selesa dengan duduk dengan Islam, dia pun buat saja. Lepas tu rasa tak selesa, lompat pula pergi kat orang kafir. Jadi ni jangan kita jadi orang yang kata. Kesudahan kita besok dicampak Allah dalam neraka. Orang yang tidak ada ketetapan, yang tiada adanya pendirian di atas satu pegangan akidah yang kokoh, maka itulah yang dibayangkan Nabi menjelang di saat dunia yang akan berlakunya qiyamatul kubra. Jadi perubahan ini berlaku, dia kata, dengan cepat, dengan pantasnya, yang manusia sanggup merubah, menggadaikan iman mereka bi'aradin minad dunia, bi'aradin minad dunia qalil. Ramai orang menjual agama dengan benda dunia yang sedikit. Ini tuan-tuan, yang haram dia kata halal, yang halal dia kata haram. Orang tanya hukum hakam, tak berani dia nak menyatakan, takut pangkat dia hilang, gajinya hilang, pekerjaannya hilang, maka dia tak berani menyatakan kebenaran hukum Allah. Pada Nabi berpesan, qulil haqq walau kana munran, berkatalah benar walaupun benda itu pahit sekalipun, dan berkatalah benar walaupun di hadapan pemerintah penguasa. Contohilah para imam-imam mujtahid yang terdahulu, yang terawal. Mereka tetap menyatakan kebenaran walaupun di hadapan penguasa pemerintah. Tidak sekali-kali mereka akan ikut telunjuk penguasa dan pemerintah. Hukum tetap hukum. Ni kita depan pembesar, depan pemimpin, kalang kabut, tak berani kita. Nak takut pasal apa? Ni benda tu hukum Allah, dia kena disebut benda tu haram-haram lah, bukannya payah. Kita tak berani. Masih berdolak dalih dengan keadaan kita, hukum pada agama, lalu kita tukarkan dengan bentuk keduniaan, dengan nisbah yang amat sedikit, nisbah yang amat kecil. Orang berzina ikut akta enakmen, maka kita dendakan dia dengan RM350 ataupun RM300. Siapa suruh buat macam tu? Enakmen mana kita pakai? Itu enakmen yang dibuat, digubal oleh manusia. Orang minum arak ditangkap,
sehingga akan dipelawa oleh peminum arak. Jalankan hukum Tuhan. Jika hukum mengatakan sebab saya rela disebab. Tetapi apa kesudahan? Dihantar ke pusat untuk diberikan bimbingan kaunseling, bimbingan kaunselor. Akhir dibebaskan dia. Di mana enakmen kita pakai? Ini kita tuan-tuan. Di mana kedudukannya kita dalam keadaan ini, dalam menegakkan kebenaran pada hukum Allah. Itu dikatakan inilah yang berlaku bi'aradin minad dunya qalil. Kita menjual agama dengan benda dunia yang sedikit, nilai nisbah yang amat murah. Jadi dunia lebih mahal, lebih besar, lebih nilai daripada agama dan hukum Tuhan. Inilah tuan. Jadi kita ni tak boleh nak buat apa. Macam mana di Brunei kita mengucapkan tahniah dan syabas kepada Tuanku Baginda Sultan Brunei, Sultan Bolkiah, yang beliau telah tetap menyatakan apa yang sekalipun tetap akan dilaksanakan undang-undang hudud mengikut hukum Islam. Walaupun dunia memberi tentangan, tapi itulah ketetapan yang dibuat. Merujuk kepada mufti negeri Brunei, maka baginda bertanya kepada mufti, mufti memberikan pandangan, memberikan kenyataan, maka beliau memperkenankan hudud dilaksanakan di Brunei Darussalam. Syabas dan tahniah. Sebagai Islam, maka kita rasa bangga oleh kerana Islam dapat berpijak juga walaupun tidak di bumi Malaysia, tapi di bumi Brunei. Bahkan di mana-mana pun Islam dapat ditegakkan, kita bangga tuan-tuan. Inilah kedaulatan mudahnya contoh kepada negara-negara yang lain. Jadi inilah kita kena sedar yang keadaan ini, inilah makin ramai, makin banyak orang yang macam ni, berlaku macam ni. Jadi kita menjual dunia dengan harga yang tukar ganti. Agama ni nampak rendah, tak ada nilai, agama tu lebih tinggi maksudnya. Jadi itulah tanda-tanda yang disebut berlakunya kiamat, yang mudah-mudahan menjadikan perkhabaran ilmu kepada kita untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga disebut pada hadis kita baca, saya nak tambah sikit lagi tuan-tuan, hari ini lebih sikit boleh. Dia kata Ya'juj wa Ma'juj ni adalah manusia biasa. Manusia merujuk kepada kitab, kitab alamat-alamat kiamat, iaitu mereka ini berbangsa Turki dengan mata yang cekung, berhidung tinggi, berambut terang, dengan bentuk warna kulit yang bermacam-macam. Ni Ya'juj wa Ma'juj yang Allah sebut dalam Al-Quran. At-Tabrani meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi SAW, dikatakan sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu Bani Adam. Apabila mereka dilepaskan kepada manusia, pastilah mereka merosak penghidupan mereka. Tidak akan mati seseorang daripada mereka, melainkan dia telah meninggalkan 1000 lebih dari keturunan. Sesungguhnya mereka ini meninggalkan 3 umat, iaitu umat Tawil, umat Tadris dan Mangsa. Ini mengikut daripada Abdullah bin Amr. Dan Ibnu Jarir juga menyatakan dari meriwayat daripada Abdullah bin Abu Yazid yang berkata Ibnu Abbas pernah melihat anak-anak sedang bermain bersama-sama dengan cara melompat antara satu sama lain. Maka kata Ibnu Abbas, demikianlah nanti keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ibnu Abbas pernah tengok budak-budak bermain zaman tu,
duk melompat antara satu sama lain. Jadi Ya'juj wa Ma'juj dia akan terbit macam tu, melompat-lompat macam ni. Yang mereka ni adalah berbangsa Turki. Dan mereka ni juga dikurung, dikatakan dikurung di zaman Zulkarnain. Kan ni semua dalam Quran, tuan boleh tengok ayat-ayat. Rajin baca Quran, jumpa lah hari-hari kita baca. Nah, tu yang kena baca Quran hari-hari. Ini baca berita harian hari-hari nak jumpa macam mana? Nah. Quran tak pegang, tak baca. Bila kita sebut dia kata, "Ai, pelik pasal tak baca Quran." Tak pernah dengar pun tak pernah dengar sebab kita tak dengar Al-Quran. Baca, kita akan ketemu kisah-kisah ni. Allah sebut belaka. Jadi keganasan dan kejahatan puak-puak ini, maka dipenjarakan ia, dibuat tembok daripada tembaga oleh Zulkarnain, ditimbus, ditanam. Maka mereka ni lah sedang duk korek. Kita baca hadis malam, dia korek-korek, dia katakan semua tu kan. Sampai peringkat dah nampak, hampir-hampir nampak cahaya matahari. Ketua dia kata berhenti dulu, esok sambung. Besok mari pula tengok tertutup pula. Tapi dengan izin Allah, bila sampai masa ni benda tu pecah, dia akan terbit sungguh. Ni golongan Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Dabbah, disebut semua ni adalah benda yang kenyataan. Itulah bila berlaku tu besok, jangan kita pula duk kata tak pernah dengar pun, pelik pun. Kau tengok esok macam mana jadi. Inilah dunia yang sudah sedarilah bahawa itu semua dunia akan berakhir sudah, yang Allah akan terlingkupkan semuanya dan kita akan dibangkit berada di hadapan Allah di yaumul mahsyar ataupun yaumul qiyamah. Itulah pengajaran yang kita sebagai perkhabaran yang benar. Ini bukan cerita-cerita klasik-klasik tua, bukan cerita daripada hikayat-hikayat, tetapi perkara ini adalah berlaku yang benar. Dan sampai peringkat juga kata dalam kitab Alamat Kiamat ini, Kaabah akan dihancurkan orang yang berbetis kecil. Kaabah akan dihancurkan oleh orang yang berbetis kecil. Yang diriwayatkan daripada Ka'bul Ahbar dalam tafsir kami ketika membahas tentang firman Allah, sehingga bila telah datang dibukakan pintu, yakni Ya'juj wa Ma'juj, bahawa muncullah orang yang berbetis kecil bermula pada masa tua Nabi Isa. Ia telah dibinasakan oleh Nabi Isa. Ketika Nabi Isa mengirim pasukan memerangi mereka, mereka berkekuatan antara 700 sampai 800 orang. Namun ketika mereka berjalan, Allah mengirimkan angin sejuk dari arah negeri Yaman. Angin itu mencabut nyawa setiap orang yang beriman, dan bakinya tinggal manusia-manusia jahat. Mereka bersetubuh bebas seperti mana binatang. Masya Allah. Dan Ka'bul Ahbar menyatakan pada saat itu kiamat sudah dekat, dan kini saya ingatkan pula bahawa di saat telah disebut dalam sebuah hadis sahih, Nabi Isa menaikkan haji setelah dia turun ke muka bumi. Jadi sampai peringkat macam tu tuan-tuan, akan berlaku yang mana manusia akan yang diturun ni orang yang betih kecil menghancurkan Kaabah. Dan menjelangkan akan kiamat itu tidak ada lagi orang yang mengerjakan haji. Tak ada. Ini semua tanda-tanda yang jelas ya, akan berlaku pada kita. Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan orang-orang Habsyah selagi mereka membiarkan tidak mengganggu kamu, sesungguhnya tidak akan ada orang yang berani membongkar barang-barang simpanan dalam Kaabah selain daripada Zu Suwaiqatain yang berbetis kecil daripada Habsyah. Ni nama ni orang yang ni dikatakan Zu Suwaiqatain, iaitu orang yang berbetis kecil dari keturunan Habsyah. Inilah dia. Dan Imam Ahmad pula menyatakan, Ibnu Abbas menceritakan juga Nabi bersabda,
seakan-akan aku melihat orang-orang yang hitam dengan sombongnya dia meroboh Kaabah dengan batu demi batu, ditanggal diroboh satu demi satu, menghancurkan akan Kaabah. Itulah Nabi diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi kata Zu Suwaiqatain berasal dari Habsyah dan dia akan menghancurkan Baitullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah tuan-tuan betapa dahsyatnya gambaran yang dikatakan kiamah ini akan berlaku benda-benda ni dulu, barulah Allah terlingkupkan semuanya alam ini dan dibangkitkan kita sesungguhnya berada di hadapan Allah di yaumul mahsyar. Jadi moga-moga kita tuan-tuan nak pergi sebelum berlaku ni, buatlah persiapan, banyakkanlah amal ibadat kita. Moga-moga kita dipelihara oleh Allah dan dimatikan kita dalam iman dan Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ansur bil muslimin wa asakir al muwahhidin wa damir a'da'aka a'da'a ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma shfi shamlahum, Allahumma marzuq jam'ahum wa qallil 'adadahum wa qil 'adabana 'alayhi bi qudratika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.